Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Tuan Guru kerana sudi bersama kami pada hari ini, dan terima kasih juga Ustaz Abdullah sebagai penasihat JDC utama dan Tuan Guru untuk membantu kami mengembangkan Islam Jepun. Dan hari ini saya plan untuk bersantailah bersama Datuk dengan Tuan Guru dengan Ustaz Abdullah, kerana dah lama kita tak bersua di alam maya ini. Alhamdulillah, insyaAllah bulan 4 ni saya akan jumpa Ustaz di sini, insyaAllah boleh izinkan. Dan hari ini saya ingin perkenalkan mengenai kesyirikan di Jepun lah yang saya ceritakan tadi. Basically Jepun ini secara umumnya mereka ada dua konsep, di mana mereka penyembahan nenek moyang, di mana mereka percaya bahawa mereka dilahirkan nenek moyang mereka dan nenek moyang inilah mencipta mereka. Mereka tidak ada konsep penciptaan Tuhan sekalian alam. Dan yang kedua adalah kesyirikan. Kesyirikan tu ialah Tuhan yang mereka sembah lah, Tuhan mereka sembah. Dua benda, entiti yang berbeza. Satu yang penyembahan nenek moyang ni lebih dekat dengan Buddha, satu lagi syirik ni lebih dekat kepada penyembahan Tuhan. Dan dua-dua ini memainkan peranan yang penting dalam budaya Jepun. Untuk pengetahuan Datuk dan Ustaz, Bon Odori yang kita famous di Malaysia hari itu adalah contoh di mana penyembahan yang berlaku di Jepun lah, di mana di akhir penyembahan itu dia akan menghantar roh-roh itu balik, dan roh nenek moyang mereka balik lah yang berlaku di Jepun lah, di mana roh-roh mereka itu yang balik. Jadi itulah yang menjadikan mereka ini hilang akal, bukan hilang akal, hilang pedoman lah, hilang pedoman. Dan yang kedua ialah kesyirikan. Dan untuk kesyirikan ini saya ingin minta Tuan Kamal kongsikan pengalaman dia, sebab Tuan Kamal ni follower dia ada dua. Satu daripada Islam dan satu daripada banyak orang travel lah. Dan banyak orang travel Malaysia ni alhamdulillah mereka travel ke tempat-tempat begitu. Dan Tuan Kamal boleh kongsikan sikit macam mana perkongsian yang sebelum ini? Okey. Assalamualaikum. Saya Kamal Zarif yang meletak di Tokyo. Okey, jadi sekarang ni saya lebih pada sebelum ni memang banyak kepada buat macam tour guide, jadi akan bertemu dengan ramai orang Malaysia, ramai orang Muslim yang pergi ke merata tempat lah, terutamanya di kawasan dekat Tokyo, Kyoto, termasuklah kawasan-kawasan di kuil. Contoh kalau Tokyo, kuil ada kuil besar lah, kuil utama di Tokyo pun ramai orang suka, dan boleh katakan memang macam dah jadi satu kebiasaan lah untuk orang pergi ke sana. Jadi saya di sini melihatlah bahawa benda ni macam mula-mula saya nampak macam suatu benda ni benda biasa, sebab kalau kita pergi kalau nampak orang biasa, kalau kita pergi ke tempat macam di sana, kita bukannya ada apa-apa kan, maksudnya tak adalah terus kita punya kepercayaan kita terus, keyakinan kita terus tergugat. Itu yang ramai orang katalah. Begitu jugalah pendapat saya pada beberapa tahun lepas lah, sehinggalah bertemu dengan Tuan Zulkarnain Zulsang, beritahulah mengenai perkara ini. Mula-mula saya rasa macam betul ke macam ini, dan kemudian setelah mulai berapa ketika sehingga belajar sedikit mengenai hal Al-Quran juga, jadi saya nampaklah satu benda ni sebenarnya cara dia akan mengganggu, maksudnya proses untuk berdakwah pada orang Jepun, memandangkan orang Jepun tu dia sudah terikat secara, maksudnya terikat kuat dengan kepercayaan nenek moyang mereka, dengan kuil mereka, sehingga kan di TV mereka boleh cerita mengenai kuil mereka, sehingga kan kalau kita macam kita nak berdakwah pun kadang ada masalahnya. Itu yang saya nampak. Dan apabila saya tweet di Twitter, boleh katakan mendapat sambutan, cuma sambutan negatif lah. View 1.8 juta, like 1,461, retweet 1,673, orang komen 204, dan kebanyakannya semua komen yang tak setuju, dan kebanyakan melabel lah
banyak benda lah. Ada katakan overthinking, ada katakan bodoh, ada katakan suruh pengalaman 9 tahun di Jepun adalah what a waste, dia cakap macam gitu, dan pelbagai lagi. Itu yang saya dapat lah. Kadang-kadang ada masanya sampai saya tak sanggup lah nak baca untuk mengganggu emosi kan. Jadi begitulah apa yang pengalaman setakat ini lah di Jepun. Jadi kembali semula pada Tuan Zulkarnain. Okay, terima kasih Tuan Kamal kerana sudi berkongsi. Inilah masalah. Boleh saudara Kamal sharekan link dekat line, ramai orang duk cari ni. Nak juga tu. Boleh Tuan Kamal sharekan link link Twitter. Link Twitter Link Twitter. Twitter apa sajalah yang boleh orang kenal maklumat-maklumat yang Tuan Kamal sebut tadi. Syukran. Sekejap Okay, macam ni Ustaz itulah Datuk dia dekat Jepun ni kita nak berdakwah pada mereka, sedangkan banyak lagi orang-orang yang suka Jepun ni, mereka melihat bahawa budaya Jepun ni, sembahan Jepun ni, budaya Jepun ni bukan syirik. Ini masalah terbesar lagi lah. Dan bila kita share pun ada yang mengatakan ini budaya kan. Masa yang sama juga dengan sebelum ini di mana bon orderi di Malaysia yang terjadi, samalah konsep sama, sebab itu adalah konsep penyembahan nenek moyang dan mereka percaya itulah yang menciptakan mereka. Dan saya dapati hampir semua Jepun yang lain akan percaya benda tu, bahawa mereka dicipta oleh nenek moyang mereka. Dan kita boleh teruskan Ustaz Datuk dengan kita punya soalan. Boleh silakan. Saya ada bagi link dalam ni dalam Zoom. Sikit okey. Nanti saya hantar kepada okey. Datuk boleh dapat dia? Sebelah kata. Okey. Mana pegang? Sorry. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Kamal kerana sudi berkongsi. Tadi kisahnya, itulah kisah kami Datuk di sini di mana kita nak berdakwah kepada mereka pun masih ada lagi orang-orang Islam, yang kata Islam yang masih belum lagi memahami penyembahan nenek moyang. Dan Datuk boleh ceritakan sikit bagaimana bentuk penyembahan nenek moyang di zaman Rasulullah dulu? Sebenarnya saya nampak ada persamaan di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang dihormati Saudara Zulkarnain Hasan Basri selaku moderator bicara dan juga pendakwah Malaysia di Jepun, Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah Bukhari Abdul Rahim, sahabat pendakwah di Malaysia dan juga berangkaian ke Jepun, dan juga saudara kita Tuan Kamal, dan semualah muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini 3 Ramadan 1444 kita ada bicara tentang tauhid, tentang akidah, tentang pegangan umat dunia hari ini yang begitu banyak menyeleweng daripada yang benar. Begitulah keadaan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam yang terdahulu sampai saat ini masih lagi pertembungan itu akan berterusan. Jadi apabila ada para pendakwah yang berusaha untuk menyampaikan yang benar kepada masyarakat, kita mengatakan jazakumullahu khairan. Sebab masyarakat ini dia setengah tu tak tahu apa, di mana salah, mana yang betul. Kalau kita nak tengok kepada sejarah orang panggil amalan orang jahiliah zaman dulu, ana tertarik juga dengan apa yang ditulis oleh Syekh At-Tahir Ibn Ashur rahimahullah ta'ala, seorang ulama tafsir yang banyak juga kita dapat manfaat daripada kitabnya. Ketika dia menafsirkan ayat wa ja'alu lillahi syuraka'al jin, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala tu dengan jin. Jadi jin ini di antara makhluk ajaib. Surah Al-An'am ayat 100. Kemudian Ibn Ashur dalam cerita ini telah menceritakan tentang syirkul Arab. Mana syirik orang-orang Arab, orang jahiliah lah kita sebut. Jadi di antara syirik ataupun fenomena yang berlaku pada zaman tu, uraian detailnya mungkin akan disebut oleh Ustaz Abdullah nanti. Saya hanya sebut fenomena saja. Iaitulah tentang
wa qad kana dinul Arab, agama ataupun pegangan orang-orang jahiliah bercampur. Dia tak ada asas, dia tak ada kitab. Dia berbeza dengan ahlul kitab. Ahlul kitab dia ada kitab. Macam kita kata ahlul kitab, itu iaitulah puak-puak Nasara, puak-puak Yahudi. Dengan Nasara, asal mereka ada kitab. Yang menyeleweng itu cerita kemudian. Tapi puak-puak Arab ni, dia kata pegangan dia bercampur. Ibadat sama ada sembah berhala, ibadatul asnam. Jadi berhala yang masuk ke Arab ini sebagaimana yang telah dicerita oleh ahli tafsir, iaitulah dibawa masuk oleh seorang yang bernama Amru bin Luhai Al-Khuzai. Dia pergi melawat negara luar, dia jumpa berhala, dia masuk ke tanah, bawa masuk sampai ke Mekah. Jadi di situlah puncanya penyembahan berhala di Mekah. Jadi di antara lagi dia panggil as-sabi'ah. Jadi sabi was-sabi'in. Sabi'ah tu dia panggil ibadatul kawakib. Dia sembah juga bintang-bintang, sembah syaitan. Jadi agama dia campur. Ada yang direct pada berhala, ada yang percaya kepada bintang-bintang, yang percaya kepada ni. Jadi dia orang ni, dia simple je bagi dia. Dia jalan-jalan, dia jumpa batu cantik, bawa balik. Dia jumpa, kadang-kadang kalau tak ada apa, musim tamar banyak contohnya, dia ambil je buah tamar tu, dia reka-reka buat berhala, dia sembah. Kemudian bila waktu tak ada makanan, bermulalah telinga Tuhan tercabut. Jadi akhir sekali, itu dia panggil ceritanya dia ada. Kemudian maka percampuran-pencampuran yang berlaku itu, jadi kita nampak agama inna wajarna aba'ana. Jadi itu dia panggil agama tok nenek. Jadi dia dapati tok nenek dia semua berhala. Dia pun tak tanya dah mari daripada mana punca, mari mana, apa sebab. Maka pergantungan dia semata-mata kepada agama tok nenek, sebab dia tidak ada kitab, dia hanya boleh tengok apa yang dibuat oleh orang tua-tua dia. Jadi kalau tua-tua dia berlakunya pemujaan, berlakunya kepercayaan kepada benda-benda yang dikira ada keramat, ada kuasa itu, maka percayalah dia. Sebab itulah Zul kata tadi, mungkin ada persamaan. Kita kata betul. Semua pegangan ataupun semua perkara maksiat yang dibuat oleh orang dulu disambung oleh kemudian. Contoh yang paling kuat iaitulah geng-geng Lut, LGBT tu. Kalau nak kira hak Lut ni, total dah. Semua sekali lost, semua sekali sudah mati. Tapi masih lagi dia boleh hidup balik. Dia boleh hidup balik. Sekarang ni tak sekira lah. Itu kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada masyarakat kita, masyarakat umat Islam yang terjebak dengan benda-benda ni. Lebih-lebih lagi kita berdoa kepada Allah SWT di bulan yang berkat, bulan yang mulia ini, daripada terjebak keluarga-keluarga yang kita kenal, orang yang kita sayangi terjebak dengan perangkap-perangkap syaitan yang agak berat itu. Jadi kepercayaan memuja dewa, percaya kepada ruh balik semula, semua ada dalam pegangan mereka. Dan kepercayaan dia kepada jin, iaitulah di antara yang kuat. Dia percaya kepada jin-jin dan syaitan, dikira sebagai ruh yang berat. Maka para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, kita mengatakan bahawa amalan-amalan jahiliah tentang penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa masih lagi berlaku. Dan hari ini pun jahiliah, kalau sesuai lah kita kata jahiliah di zaman kita hari ini pun tidak jauh daripada apa yang berlaku itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk kepada pencerahan mengenai penyembahan di zaman Rasulullah. Itu ialah semuanya ada persamaan. Dan saya ingin juga meminta soalan kepada Ustaz Abdullah Wahari. Dan untuk penyembahan-penyembahan seperti penyembahan-penyembahan nenek moyang ini, apakah yang Allah katakan kepada mereka pada ketika itu? Okey, terima kasih kepada Zul. Saya share screen untuk mudah kita tengok ayatnya sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Yang dihormati Tuan Guru Datuk Dr. Abdul Basit, Tuk Guru saya, Zul sebagai moderator, tim GDC dan juga tim Muslim Corporation dan sidang penonton sekalian. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini untuk kita sembang santai berkaitan dengan syirik, tauhid dan sebagainya.
Sebelum kita mulakan perbincangan ataupun saya menjawab soalan Zul tu, saya nak share satu ayat surah Az-Zariyat. Allah kata kadzalika ma atal ladzina min qablihim ar-rasul, demikianlah tidak ada seorang pun rasul yang datang sebelum ni kepada mereka umat lampau illa melainkan qalu, mereka umat lampau mereka akan guna apa dia kata sahirun, dia ni ahli sihir, atau majnun ataupun gila. Jadi Allah pun tanya soalan. Allah kata atawasaw bih, adakah mereka saling berpesan sesama mereka, mewasiatkan? Maksudnya kalau kita tengok kaum Nabi Nuh dengan kaum berikutnya, mereka ada putus gap. Mereka tak sempat jumpa pun. Tetapi bila kaum Nabi Nuh dimusnahkan, yang tinggal hanya yang kita kata beriman bersama Nabi Nuh, naik generasi berikutnya kaum Nabi Hud, mereka mengulang syirik, mengulang perangai-perangai buruk. Dan bila datang para rasul, mereka akan gunakan skrip yang sama. Rasul tu sahid, tukang sihir, ataupun majnun, orang gila. Jadi Allah Ta'ala timbulkan soalan, atawasaw bih, adakah mereka saling berpesan? Jawapan dia tidak. Jadi bila generasi manusia yang syirik demi syirik beralih generasi itu tak sempat bertemu ataupun meninggalkan wasiat pun untuk meneruskan syirik, soalan dia bagaimana syirik yang kita kata dah putus generasi demi generasi tetap ada. Jadi jawapan dia, atawasaw bih ni, adakah mereka saling mewasiatkan? Tidak. Tetapi ada sejenis makhluk yang Allah Ta'ala cipta kekal, sentiasa merosakkan anak Adam, iaitu iblis ataupun syaitan. Walaupun kaum Nabi Nuh dimusnahkan, generasi berikutnya hidup kembali, mereka telah digoda ataupun ditipu oleh syaitan. Itu yang pertama, Zul. Kemudian yang kedua, cerita mengenai agama orang Arab jahiliah ni sebenarnya dia bukan benda baru. Dia dah berlaku pada zaman Nabi Ibrahim lagi. Kita tahu Nabi Ibrahim itu lebih awal. Kalau tengok surah Al-An'am, kita tengok daripada ayat yang ke-76 ni sampailah kepada ayat yang ke-78. Allah Ta'ala sebut ini ada rencam agama para Nabi Ibrahim. Ada yang sembah kaukab bintang. Falamma janna 'alaihi al-lail, bila datang malam, ra'a kaukaba, mereka melihat bintang. Lepas tu Nabi Ibrahim cuba patahkan hujah orang yang sembah bintang. Berikutnya sembah mata bulan. Falamma ra'al qamara bazigha, tengok bulan, bulan Tuhan. Lepas tu sembah matahari. Maksudnya agama rencam ni yang ada pelbagai produk-produknya, ada sembah bintang, ada sembah bulan, ada sembah matahari dan sebagainya. Sebenarnya benda-benda ni adalah benda purba yang mana pelopor utama dia, penaum ataupun pencipta semua tu adalah syaitan. Kita tak boleh nafikan. Dan kalau kita pergi secara lebih kita kata jauh, syirik ni berasal daripada agama Nabi ataupun zaman Nabi Nuh. Kalau kita baca surah Nuh, contoh Nabi Nuh berdakwah kepada kaum dia. Kaum dia tu telah menyembah ada 5 berhala. Ni ayat ni kata waqalu, dan mereka kaum Nabi Nuh alaihi salam yang telah didakwah Nabi Nuh. Dia kata la tadarun alihatakum, jangan tinggalkan tuhan-tuhan kamu. Wala tadarun wadda, jangan kamu tinggalkan berhala Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra. Ada 5 berhala besar yang mana diwarisi oleh kaum Nabi Nuh. Sebelum zaman Nabi Nuh, antara Nabi Nuh dan juga Nabi Adam alaihi wassalam, kita kata keadaannya cantik, tidak ada syirik. Kemudian apabila generasi berubah, di sini setan memainkan peranan. Ini Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasra, ini ada 5 tokoh, kita kata orang soleh pada zaman sebelum Nabi Nuh. Mereka dihormati. Kemudian orang pun buat patung untuk menghormati mereka. Tapi selepas beberapa generasi, patung-patung itu disembah menjadi sembahan Tuhan. Dan setan beri idea-idea yang berbagai kepada para penyembah ini untuk menjustifikasikan proses penyembahan berhala. Tak, dia kata mereka ni wali Allah, orang saleh. Kita bukan minta mereka, tapi kita bersandarkan kepada salehnya mereka. Allah akan terima doa kita bila kita bersandar kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam ada satu kaedah. Kaedah ni terpakai pada akidah, terpakai juga kepada syariat, iaitu saddud dzara'i, tutup lubang fitnah. Dan kenapa dalam Islam, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak dibenarkan untuk melukis, memberi gambaran rupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, rupa para sahabat yang utama. Kenapa kita tak dibenarkan? Sebab itu satu langkah pencegahan supaya cerita berhala Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq ni tidak berulang lalu muncul kembali kalau tak dibendung. Sebab tu saya katakan di sini, agama orang pada zaman Nabi memang rencang. Kalau kita baca pun memang zaman Nabi ada juga golongan-golongan yang
even atheist pada zaman Nabi. Lepas tu kalau baca ayat-ayat tu kita akan terkejut lah. Contohnya kita baca surah Al-Jathiyah. Surah Al-Jathiyah ni, bila Allah kata ni, waqalu, mereka berkata, siapa tu musyrikin Quraisy lah. Dia kata, ma hiya illa hayatuna dunya, tidaklah ini melainkan kehidupan kita di dunia, namutu, kami mati, wa nahya, kami hidup. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, dan tidak ada yang memusnahkan kami melainkan ad-dahr, masa. Ini golongan etis, tak percaya wujudnya Tuhan. Pun ada pada zaman tu. Jadi kesimpulannya saya boleh katakan, semua agama-agama yang ada mula pada zaman Nabi Nuh AS sampai pada zaman Nabi kita, dia punya penaung utama adalah syaitan. Dan penting untuk kita kenal tipu daya setan ni. Mudah-mudahan dengan cara itu kita boleh menghindarkan berbagai produk yang ditimbulkan ataupun dicipta oleh setan. Tak kira lah produk tu nama sembah tok nenek ke, sembah patung ke, sembah tangkal azimat dan sebagainya. Allahu'alam. Terima kasih kepada Ustaz Abdullah kerana pencerahan iaitu mengenai syaitan, iaitu yang menyesatkan manusia, memainkan peranan utama untuk kita untuk menyesatkan manusia walaupun telah terputus walaupun telah putus kemanusiaan di zaman Nabi Nuh dengan seterusnya, masih juga manusia mengamalkan syirik. Dan untuk pengetahuan ahli semua, syirik di Jepun yang salah satu syirik penyembahan nenek moyang ini paling sukar untuk kami basmi. Dia merupakan terlalu dalam ke dalam budaya Jepun ataupun dalam diri mereka. Walaupun mereka tidak percaya Tuhan sekalipun, mereka akan tetap respect kepada nenek moyang ini. Dan respect ini menebal sehingga walaupun mereka tak percaya Tuhan, tapi mereka boleh, the minimum requirement lah kalau kata dalam bahasa Inggerisnya, seorang Jepun ialah dia percaya pada nenek moyang yang mencipta mereka. Dan untuk ini saya ingin menjemput Datuk Dr. Abdul Basit untuk menjelaskan bagaimanakah ataupun apakah cara-cara yang boleh digunakan untuk digunakan kepada mereka berdasarkan apa yang telah Rasulullah SAW lakukan pada ketika Rasulullah berdakwah di Mekah. Baik, terima kasih saudara Zul dan juga ahli para pencinta ilmu sekalian. Kalau kita tengok dakwah Nabi SAW, dipanggil orang Arab kata laisat dakwah ashwaiyah, maknanya bukan kata sembrono, dia pakai masuk rempuh gitu ya. Tidak, sebab Nabi kita dibangkitkan di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Tak ada orang yang Islam kecuali beberapa orang min baqaya ahli kitab, al-hunafa, seperti Waraqah bin Naufal dan beberapa orang saja yang ada. Itu pun dia orang diam, ambil sikap diam, dia tak berani nak berdakwah, tak berani nak buka mulut, kata orang. Jadi kalau kita belajar Zul daripada peristiwa Nabi SAW itu dengan keadaan dakwah di Jepun yang berapa peratus bilangan umat Islam orang Jepun yang Islam mengikut dalam angka yang ada? Maksimum pun 0.2%. 0.2% saja. Di DC alhamdulillah sudah 50 orang bersyahada. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita nak tengok terlalu sedikit, dan kita sebagaimana diceritakan tadi, gambaran pegangan masyarakat tu memang sebatilah macam mula-mula Nabi sampai. Bila Nabi SAW sampai menerima wahyu, Nabi tak terus pergi ke publik, terus angkat kata orang buka speaker, naik atas Bukit Safa ke, naik atas Jabal Abi Qubais. Bukit Safa tu tempat kita permulaan sa'i, ataupun naik atas Bukit Abi Qubais, bukit yang tinggi. Sekarang dia jadi istana raja. Dia terus panggil orang lah. Nabi kita balik bermula dengan langkah yang pertama dia, iaitulah menceritakan kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian diceritakan orang yang paling rapat dengan dia, iaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ahli rumah dia Ali dan juga Zaid. Artinya kemudian dakwah berjalan secara siri, secara perlahan-lahan, secara tidak kuat. Yang penting dia kata kita dalam cara Nabi kita berdakwah, dia takwin, dia buka dulu macam kita sekarang lah, buka markas lah, buka markas. Kemudian kita tengok kesesuaian markas dakwah dia di mana, di rumah Arkam bin Abil Arkam. Mengapa begitu strategi rumah ini? Ada soalan, kenapa rumah Arkam? Sebab rumah Arkam duduk di Bukit Safa. Kalau kita pergi ke Jabal Safa, waktu anda pergi awal-awal haji dulu, belum ada pembangunan besar tu, memang nampak dia tulis pun Darul Arkam, betul-betul tepi Safa.
Maknanya itu strategi. Bila orang pergi berjalan, macam nak pergi sa'i, tiba-tiba hilang masuk dalam rumah ni secara sembunyi-sembunyi. Dekat hampir berapa tahun, 3 tahun masa untuk dakwah secara siri, secara bersembunyi itu. Maknanya, dalam kita dakwah di Jepun, kita boleh tengok ruang dan peluang yang ada. Ruang dan peluang yang ada, kita jangan pergi rempuh masuk dalam semua kawasan yang nanti dia orang larang. Nanti dakwah kita di-skat di permulaan perjalanan. Cuma kata orang, sebagaimana kata di ahli-ahli fikir, dia kata ahlu Makkah adra bi syi'abiha. Mana penduduk Mekah lebih tahu lorong-lorong di Mekah. Jadi sekarang ni kami nak beritahu kepada orang di Jepun, Zo dengan Kamal, payahlah sebab kita tak tahu dari sudut security, dari sudut perjalanan di sana. Kalau orang dia terbuka, ya open, boleh kita war-warkan secara kuat. Jadi kita kata kita teruskan. Tapi kalau dia perlu kepada bersembunyi perlahan-perlahan, jadi kita juga bersembunyi. Jadi tengok keadaan, tengok suasana supaya syayatin al-ins, manusia-manusia ni banyak yang memerhatikan. Jadi alhamdulillah, cara Nabi dia akan pilih orang-orang yang dipercayai dulu sebelumnya dia pergi kepada publik. Maknanya kalau kita nak tubuh dakwah, kita kena ada pusat dakwah, ada ad hoc, ada jawatan kuasa yang akan bekerja, orang-orang yang bersama kita. Saya ingat ini di antara penting. Kerana itu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, baginda libatkan semua orang. Termasuklah anak Sayyidina Abu Bakar, dan Asma pun, walaupun dia seorang perempuan, tapi dia juga tukang yang menyediakan bekalan makanan. Jadi di sini dari sudut fiqh dakwah, kita mengatakan betapa pentingnya dakwah itu dihadiri oleh semua orang yang ada kemampuan untuk berdakwah. Jadi berbeza di antara dua peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi pergi seorang, Abu Bakar pun tidak dibawa. Sebab Isra' Mi'raj ini ialah hubungan kita nak berhubung terus dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tak perlu ramai-ramai, tak perlu buka panggil orang, buat iklan tak. Iklan saya nak bermunajat oleh ni, tak perlu. Kita bangunnya, kita berwuduk, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Hanya di antara wuduk dengan munajat sangat sedikit. Tapi bila kita nak dakwah, perlu strategi. Kenapa Nabi SAW bawa Sayyidina Abu Bakar? Orang yang paling setia dengan dia dalam dakwah ini. Kemudian dibawanya Abdullah bin Uraiqid sebagai pemandu. Kita kata kita perlu perpakar. Abdullah bin Uraiqid mana orang kafir. Jadi dalam dakwah kita di Jepun, kita perlu kepada Jepun. Mana Jepun asli, ori, masyarakat Jepun yang dia lebih tahu budaya dia lebih tahu selok-belok perjalanan di sana. Tapi yang sudah Islam lah. Jadi tapi walaupun pemandu yang bawa Nabi itu tidak Islam, tapi diguna kepakaran. Maknanya menggunakan khidmat pakar itu penting. Kemudian Amir bin Fuhairah, seorang pekerja yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Maknanya dalam dakwah kita ni kena komprehensif. Ada ketua, ada penyokong yang sangat setia, ada pembantu, dan kena ada pakar strategi yang boleh menyebabkan kita boleh melangkah lebih jauh dalam suasana yang ada. Itu dipanggil fiqhud dakwah daripada sirah Nabi SAW. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Datuk kerana berkongsikan kisah-kisah Rasulullah tersebut terdahulu. Dan seperti sama jugalah kami di Japan sendiri, kami berusaha untuk memanggil seramai mungkin ataupun mengajak seramai mungkin warga-warga Muslim untuk berdakwah di sinilah. Dan antaranya lah dengan membawa pelajar-pelajar ataupun membawa organisasi-organisasi yang lain daripada Malaysia. Dan yang terutamalah kami membawa pelajar organisasi universiti khususnya. Dan untuk pengetahuan semua dan Datuk Ustaz, Jepun ni memang terbuka. Mereka alhamdulillah walaupun ada kami dipantau oleh pihak-pihak tertentu, tapi secara umumnya penduduk mereka terbuka dan mereka memanggil kita semua khususnya untuk berdakwah kepada mereka. Ada mendapat tawaran untuk berdakwah ke City Hall ke badan-badan kerajaan, sedangkan badan kerajaan mereka mengharamkan ceramah agama, tapi Islam boleh lepas kerana kita ada halal, kita ada makanan, kita ada budaya kan. Islam boleh lepas pintu-pintu ruang-ruang tersebut, macam special treatment untuk Islam. Dan seperti Allah beritahulah, kalau Islam di comparekan dengan agama lain, memang tidak dapat ada comparison yang boleh melebihi Islam. Dan untuk meneruskan soalan saya yang seterusnya kepada Ustaz Allah, itu
kita tahu Jepun ini merupakan negara yang paling maju dunia dan merupakan negara paling perlahan, walaupun laju perkembangan, tapi masih lagi tetap perlahan kalau dibezakan dengan Korea. Korea di mana 2 kali lebih laju pantas perkembangan Islam daripada Jepun. Dan antara sebab utama ialah budaya syirik, iaitu budaya yang tidak menggunakan akal. Syirik ni dengan kata lain ialah dengan kata bahasa logiknya yang tak menggunakan akal lah, tak menggunakan akal fikiran. So soalan kami, bagaimanakah Rasulullah menggunakan pada ketika dahulu mengajar musyrik Mekah menjendalkan mereka mengenai budaya syirik dengan menggunakan akal? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Zul. Memang kita umat Islam ni kita diberi kemuliaan oleh Allah dengan akal. Kalau kita baca Quran banyak, Allah kata afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kamu tak berfikir? Kenapa kamu tidak berakal dan sebagainya. Dan kemudian bila kita bincang mengenai Al-Quran ni dia dipanggil sebagai dalil naqli. Dalil naqli. Naqli ni maksudnya naqal, pindah mesej itu daripada Allah kepada Jibril kepada Nabi. Jadi Al-Quran dan juga hadis dikira sebagai dalil naqli. Kemudian ada juga dalil lain dipanggil dalil akli. Akli ini berdasarkan akal, logik lah. Walau bagaimanapun ramai yang mungkin tak perasan, walaupun Al-Quran dan juga hadis Nabi itu adalah dalil naqli, kalau kita pandai, kita boleh exploit, gunakan dalil naqli daripada Al-Quran dan juga sunnah itu menjadi dalil akli. Contohnya, macam Zul kata, orang Jepun ni dia sangat, kita kata sangat advance, mereka berfikir, mereka sangat menggunakan logik. Dan sebenarnya kalau kita dalami Al-Quran dan juga hadis, ataupun kaedah yang digunakan oleh Nabi, dia sebenarnya boleh kita gunakan sebagai dalil logik, akli yang boleh menyedarkan mereka. Cuma kita nak kena tahu rahsia di sebalik ayat-ayat itulah. Saya bagi contoh. Saya bagi contoh di sini, kita ambil satu dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj, kita boleh tengok ayat ni. Ayat ni memang bagi saya, wow, sangat luar biasa. Ayat 73 ni. Allah kata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, duriba mathalun, diberikan perumpamaan, fastami'ulah, dengar kamu pada persamaan ini, ataupun perumpamaan ini. Allah kata, innal ladhina tad'una min dunillah, sesungguhnya benda yang kamu sembah selain pada Allah itu, lan yakhluqu dhubaba, berhala-berhala kamu sembah itu tidak akan, lan ni kalau belajar bahasa dia panggil litakbid, maksud never, tidak akan mampu untuk mencipta lalat. Disebut lalat. Walau ijtama'una, walaupun semua berhala-berhala patung-patung tu berkumpul, pakat-pakat nak mencipta lalat. Lepas tu Allah berkata, wa in yaslubuhumudz dzubab, kalau lalat itu merampas sesuatu daripada berhala-berhala itu, la yastanqidhuhu min, si berhala hak kamu anggap sebagai Tuhan itu tak mampu nak ambil balik. Allah pun tutup. Allah kata dha'ufat talibu wal matlub, lemahlah peminta dan juga yang kena minta. Kenapa di sini Allah Taala pakai lalat? Lalat nak cerita makhluk yang paling lemah lah, kalau kita pukul tu mati. Tapi kenapa Allah Taala ambil lalat dibandingkan dengan berhala? Allah Taala kata gini dah. Okey, cabar berhala-berhala kamu susun berbagai jenis berhala. Ini berhala untuk rezeki, ini berhala untuk puasa. Minta semua berhala tu cipta seekor lalat. Logiknya mereka tak mampu cipta lah sebab mereka makhluk yang pegun, batu. Lepas tu Allah Ta'ala berkata, even bahkan kalau lalat tadi tu merampas sesuatu daripada patung-patung. Sebab orang Arab ni, katalah siapa hak sembah berhala, dia akan wangikan berhala tu, dia tabur bunga sebagai satu penghormatan kepada berhala. Kalau lalat tu datang, gigit, ambil bunga tu, berhala tak nak buat apa. Logiknya seolah-olah Allah Ta'ala kata, daripada kamu sembah berhala, baik kamu sembah lalat. Lalat tu jauh lebih berkuasa berbanding berhala-berhala kamu. Jadi ayat ni walaupun cerita mengenai dalil naqli, tetapi di sebalik ayat ni ada logik-logik. Dan kadang-kadang kita, bila kita terangkan Zul, kita ambil ayat Quran ke, kita terangkan kepada orang Jepun, kita boleh ambil logik di sebalik ayat-ayat ini untuk menjadi poin utama kepada kita supaya orang Jepun boleh berfikir betapa apa warisan nenek moyang mereka tu tak betul. Contoh kedua, tengok ayat surah Ar-Rum ni. Surah Ar-Rum ayat 28. Ini pun satu contoh dalil naqli boleh kita ubah menjadi akli yang sangat logik. Allah kata daraba lakum mathala. Allah Taala berikan kepada kamu perumpamaan min anfusikum, yang ada pada diri kamu sendiri. Tak payah pergi jauh untuk cerita betapa Allah ni tak perlu kepada sekutu. Kenapa berhala kamu tak disembah? Allah kata hal lakum, adakah bagi kamu hamba yang kamu miliki itu syuraka, sekutu ataupun kita kata perkongsian pada rezeki kamu. Kamu bagi sama kata. Contoh macam mana? Kita gaji 30,000. Kita ada rumah 2 biji, ada kereta 4 biji.
Sanggup tak kita balik kita pun offer, okey gaji saya 30,000, 15,000 awak ambil, bagi kepada siapa? Orang gaji kita. Kereta ada 4 biji, awak ambil 2, rumah ada 2, awak ambil 1, supaya kita sama rata. Jadi Allah Ta'ala kata, kalau kamu wahai manusia, dengan orang gaji kamu, dengan hamba kamu pun kamu tak mahu share benda yang kamu miliki, apatah lagi Allah, Tuhan yang satu. Allah tak akan share kuasa pentadbiran ataupun apa sahaja yang berada di alam ini, ketuhanan itu kepada makhluk-makhluknya. Tiba-tiba kamu boleh mengangkat berhala yang kamu cipta itu sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Jadi ayat-ayat macam ni dibacakan oleh Nabi kepada orang Mekah, mereka orang Arab, mereka dengar, mereka akan terasa dan menyebabkan mereka terfikir, logik juga apa yang disampaikan oleh Muhammad, oleh Al-Quran. Jadi ini mungkin antara approach ataupun pendekatan yang Zul boleh pakai. Kita ambil ayat Quran, kita fikir logik. Kita pun ulas berkaitan logik dan kita berkata, ini siapa cakap? Ini adalah kata-kata daripada Tuhan sendiri yang dia tidak bersetuju dengan berhala-berhala. Lepas tu saya tutup ni yang terakhir sekali, logik ni. Logik yang digunakan oleh para sahabat Nabi. Ada kisah di Madinah semasa Nabi Hijrah, ada seorang lelaki namanya Amru bin Al-Jamuh. Amru bin Al-Jamuh ni, dia ni kalau nak kira dia orang tua tempang. Anak dia terlebih dahulu memeluk Islam. Lepas tu, bila anak dia masuk Islam, dia berdakwahlah kepada si ayahnya supaya masuk Islam. Lepas tu ayahnya tetap tak nak masuk Islam dan Amru bin Al-Jamuh ni dia ada sebuah berhala, patung berhala yang dia suka. Dia akan jaga. Anak dia pun ambil berhala tu dibuang. Dia pun kutip balik berhala tu, dibasuh, letak minyak wangi, dia pun letak pisau. Dia pun kata intasir. Lain kali kalau ada siapa nak apa-apakan kamu, lawan. Lepas tu anak dia ambil lagi, buang lagi. Dia pun ambil lagi kali ketiga, anak dia buang lagi. Lepas tu dia pun terfikir. Dia kata kalau kamu ni Tuhan, kamu boleh pertahankan diri kamu daripada di apa-apa kena oleh orang lain. Ini ada satu kebodohan. Akhirnya berdasarkan logik itu, Amr bin Al-Jamuh memeluk Islam. Ini antara contoh Zul, surah Al-A'raf ayat 195 yang kita boleh pusing, exploit untuk menjadi dalil akli logik yang boleh menjentik minda orang Jepun. Kesimpulannya kita boleh katakan Al-Quran ni adalah kitab yang syarat dengan pengajaran dan logik-logik, dan banyak ayat-ayat dia yang kita boleh gunakan sebagai logik untuk menyedarkan masyarakat yang maju seperti Jepun. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Dengan pencerahan itu syirik ini adalah masalah utama kami berdakwah di sini lah. Kami seperti macam berperang dengan syirik dakwah di Jepun ni. Memang jelas syirik. Contohnya macam penyembahan berhala yang macam Ustaz beritahu tadi, lalat. Mereka letak barang-barang makanan di depan penyembahan tu, dan barang-barang makanan tu mereka sendiri pun takut ambil, takut kena orang kata bala dengan patung tu. Tapi lalat tu selamba je ambil makan Ustaz. Jadi maksudnya lalat tu lebih cerdik lagi daripada orang-orang ni. Tapi itulah, bila mereka tak berfikir tu, kami kadang agak sukar lah untuk menyedarkan mereka. Terlalu tebal. Kami memang berperang dengan syirik. Seperti tadi saya cerita dengan Tuan Kamal, dia cerita pasal syirik pun kadang-kadang ada orang kita sendiri yang pergi terlalu terpegun dengan kecantikan tempat syirik ni, menjadikan kita sendiri susah untuk menyedarkan mereka. Dan Alhamdulillah, berbalik kepada Datuk, Alhamdulillah, jadi setelah pun dianugerahkan sebanyak 50 syahadah dalam masa 3 tahun. Alhamdulillah, antara Allah berikan antara tempat yang teraktif di Jepun lah mensyahadahkan orang. Alhamdulillah, dan kami mahu menambahkan lagi jumlah ini. Dan pada pendapat Datuk, bagaimanakah, apakah kepentingan kita sebagai warga Muslim di Malaysia ini dalam mengembangkan Islam di Jepun ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jadi Alhamdulillah, seperti yang telah kita belajar dan kita dengar, banyak hadis-hadis yang diulang-ulang. Seperti selalu Ustaz Abdullah Bukhari keluar sebuah buku, Mencari Unta Merah di Jepun. Menarik. Sebab kita cuba nak nampak hasil pulangan dakwah kita tu dengan benda yang fizikal ataupun yang orang panggil yang kita nampak. Macam sama je Allah Taala buat bandingan sedekah pun dengan dengan biji gandum, sampai satu biji akhir sekali jadi 700 tangkai kan. Jadi sama juga dengan sekarang ni, kepentingan yang besar
bagaimana terutama sekali orang yang Jepun ni, orang Jepun yang belum Islam, yang belum kena Islam pun. Jadi kita rasa besar sangat-sangat pahala itu. Hadis-hadis itu sudah pun banyak kita dengar. Dan Nabi SAW pernah menyelamatkan anak Yahudi kamu daripada kafir itu. Nabi kata apa? Alhamdulillahilladzi anqadhahu bi minan nar. Nabi sangat happy, sangat gembira. Zul ingat ke tidak soalan, kalau kita gak soalan maut daripada Aisyah kepada Nabi SAW tentang manakah hari yang paling Rasulullah duka cita, hari yang paling Nabi kita sedih, hari mana? Kalau tanya saya duk fikirlah, mestilah Nabi jawab hari wafat Khadijah, ataupun hari pelindung, orang panggil ahli politik Mekah yang meninggal, yang beri perlindungan kepada Nabi, Abu Talib. Nah, Nabi tak jawab hari itu. Nabi kata hari yang paling aku sedih, hari aku pergi ke Taif tak mendapat sambutan dakwah di sana. Ini yang dikatakan, ada sebuah buku ditulis Humumud Da'iyah. Maknanya humu ni orang panggil cita-cita, angan-angan, apa yang dipikir oleh para pendakwah. Kita sekarang ini kita sedang fikir, kita nak sampaikan Islam ini ke dalam rumah-rumah masyarakat Jepun sebanyak mungkin. Bagaimana cara kita nak tembus masuk? Kalau kita kata alhamdulillah dengan adanya media-media yang ada ni, media baru ni, medsos, apa benda alat-alat yang ada ni, ini kita cuba terjah masuk ke dalam rumah mereka melalui alat-alat media yang ni. Walaupun alat media digunakan oleh asal oleh bukan Islam, tapi kita orang Islam ni kena guna. Sebagaimana dikatakan al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah itu, benda yang baik itu adalah barang hilang bagi orang mukmin, seolah begitu. Bila kita jumpa, kita ambil balik. Jadi ini pendekatan yang kita kena ambil. Banyak dah contohnya bila ada pendakwah-pendakwah Jepun yang boleh cerita tentang Islam dalam video-video yang pendek, kita kata ini tanggungjawab kita untuk sampaikan kepada mereka. Dan termasuklah pembinaan pusat dakwah JDC, Japan Dakwah Center yang Zul duduk berdakwah di sana sekarang. Kita rasakan ini satu usaha yang cakap baik, tapi banyak lagi perlu kepada pendakwah dan perlu pada pusat dakwah. Mungkin Zul akan cerita di akhir nanti. Jadi kita tak nak ambil masa lama. Itulah yang kita mengatakan humumud da'iyah. Seorang Islam mesti berfikir bagaimana kita nak menyelamatkan masyarakat ini daripada api neraka. Itu yang paling utama, yang paling besar sekali. Nak selamat ekonomi, nak selamat, itu sudah dipikir oleh Bank Dunia, sudah fikir. Orang Jepun lebih dulu fikir daripada kita tentang ekonomi. Kalau kita nak cakap ekonomi di Jepun, baik-baliklah. Nah, baik-balik tanah, kata orang, baik-balik cangkul, tanah jagung belakang rumah lebih baik. Buat malu dengan orang. Tapi kita nak cakap bagaimana kita nak menyelamatkan mereka daripada api neraka. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz pada penerangan yang jelas, ya, di mana Rasulullah bila ditanya mengenai kesedihan yang terbesar ialah ketika berdakwah di Taif, di mana penolakan oleh warga Taif. Dan inilah sepatutnya yang mentally seorang pendakwah yang perlu ada, itu kita sedih kesedihan yang terbesar ialah kerana tidak dapat mengembangkan Islam di Jepun. Dan untuk seterusnya saya ingin bertanya kepada Ustaz, untuk berdakwah ni kami memerlukan mentaliti ataupun semangat ataupun jitu yang tinggi. Sebagai seorang manusia, kadang kami ni lemah semangat, letih semangat, ataupun exhausted, kata kepenatan lah, menjadikan kita kadang-kadang bertukar arah buat perkara lain, kadang dilupakan. Dan untuk mengekalkan dalam rel dakwah ni agak sukar seperti Ustaz dan juga Datuk. Ustaz Abdullah, bagaimanakah tip-tip untuk menguatkan ataupun menjadikan kami terus istiqamah, ataupun pendakwah luar sana istiqamah macam Ustaz dan macam Datuk? Setiap hari ada kelas, ada terjemah setiap hari. Saya tengok memang nak cari masa free pun susah. Macam mana nak kami nak tiru macam Datuk, macam Ustaz, supaya boleh lebih banyak pendakwah di luar sana sedar akan kepentingan untuk berdakwah ni. Okey. Terima kasih Zul. Sebenarnya saya nak kena tanya macam mana Zul boleh bersemangat sampai boleh baca musyahadah orang. Sebenarnya soalan ni saya kira dua hala. Zul tanya kami, saya di Malaysia, ada cabaran-cabaran di Malaysia tapi tidak mencabar seperti di Jepun. Di Jepun pun ada benda-benda yang boleh menaikkan semangat. Kita patut share secara bersama. Bukan kata kami ni maha guru, saya ni maha guru jawab semua soalan. Tak semestinya apa yang saya buat ni saya mampu buat kalau saya berada di Jepun. Masing-masing ada kita kata sumbangan pada medium masing-masing. Cuma kalau kita kata bagaimana nak supaya semangat dengan apa kita buat ni, mula-mula sekali saya kira niat lah.
Niat tu adalah sesuatu perkara yang sangat ajaib. Dengan niat, semua benda boleh berubah. Ini berdasarkan pengalaman. Lepas tu kita pun tahu Nabi kata innamal a'mal binniyat. Semua perkara itu berdasarkan niat. Kalau niat kita tu untuk suatu benda, kita akan dapat benda tu lah. Tapi kalau kita niatkan benda tu kerana Allah, walaupun sukar, akhirnya bila kita dapat, kita akan rasa kemanisannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti kalau tanya saya lah, saya kata kita kena ada team. Sebab kalau kita bergerak sama, contoh Zoom dulu sebelum saya kenal Zoom, ni cerita pengalaman lah. Tahun 2017, first time jumpa dengan Zul dekat Masjid Kobe buat kerja seorang diri. Dan bila Zul buat kerja seorang diri, dia nampak skop tu macam agak terbatas. Dari segi dana semua sekali. Jadi bila kita jumpa, saya jumpa dengan Zul pun dihubungkan oleh abang saya. Masa tu dia kerja utusan Malaysia, ada company di Jepun, tourism, company pelancongan, dia perkenalkan pelancongan Islami. Jadi abang saya dihantar oleh utusan Malaysia pergi ke sana untuk buat coverage benda ni. Kemudian bila abang saya singgah Masjid Kobe, jumpa dengan Zul. Itu adalah takdir Allah. Takdir Allah untuk merancangkan kerja dakwah. Lepas tu dia balik cerita ke saya pun mula kenal dengan Zul. Saya pergi ke sana, jumpa dengan Zul. Daripada seorang yang berdakwah, dah bertukar menjadi dua. Maksudnya kalau dah ada Musa, dia ada Harun. Dari kemudian kita balik, kita tubuhkan tim kita, akhirnya berkembang. Maksudnya untuk kekalkan momentum dakwah ni, kita perlu kepada teamwork, kita perlu kepada pasukan. Macam Musa tak boleh berdiri sendiri, dia kata aku perlukan kepada Harun. Sama juga Rasulullah bila teruk ditentang di Mekah, Nabi pun berdakwah kepada para jemaah haji yang datang sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ada tak siapa-siapa yang boleh membantu aku, bawa aku tempat dia untuk berdakwah, kerana musyrikin ataupun orang Mekah ni menghalang aku daripada berdakwah. Akhirnya seruan Nabi itu disahut oleh orang Ansar, dan Nabi berjaya mengembangkan Islam dengan ada bantuan para sahabat Nabi di Madinah. Jadi kesimpulannya, macam ni kita nak kekalkan momentum ni, yang pertama sekali niat kena betul, yang kedua kita tak boleh bekerja seorang diri. Nabi kita yang hebat tu pun ada tim dia, ada para sahabat, dan setiap sahabat tu ada peranan-peranan dia yang boleh membantu. Dan saya kira proses yang kita buat bersama ni betul dah sebenarnya. Zon dah ada ramai, kita katakan kawan, Tuan Kamal, lepas tu Halim nanti akan ke sana, dan ramai lagi ada tim daripada JDC ni yang bersama-sama. Ini ada satu, kita berada atas landasan yang betul, insya-Allah. Kekalkan yang ni, kita kata jaga kesefahaman antara kita, betulkan niat, buat ni kerana Allah Ta'ala, insya-Allah bantuan Allah akan sampai kepada kita. Allah Ta'ala. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih dengan pencerahan itu, niat yang betul, kena ada tim, dan juga yang terakhir takdir Allah lah. Dan Datuk, saya pun ingin tahu rahsia Datuk boleh buat kelas, banyak kuliah. Apakah yang menjadi inspirasi kepada Datuk supaya boleh kami belajar juga daripadanya? Alhamdulillah, saya sebenarnya susah juga nak jawab apa yang saya inspirasi sebenarnya. Saya pun buat kerja ya Zul, kita ni buat kerja. Tapi sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, waju'ilat qurratu aini fis salah. Nabi kata Allah Ta'ala jadikan penang hatiku ketika bersolat. Kita berasa macam tu Zul. Bila kita boleh berdakwah, lebih-lebih lagi paksi dakwah kita ni bertapakkan kepada Al-Quran, bertapakkan kepada hadis Nabi SAW, sehingga saya letak slogan, beramallah dengan sunnah, hati tenang, pahalanya confirm. Sebab apa kita tak nak banyak campur, banyak kiri kanan. Kalau kita ambil tidak lorong ikut sunnah ini, banyak je orang tu kata sini yang sesuai ni, yang sesuai ni. Ingat waktu saya kali pertama pergi dulu, kali yang kedua belum lagi, tapi kali pertama dah pergi tu, di antara yang saya dipeningkan oleh soalan-soalan orang yang dah pening kat sana, iaitulah tentang perbezaan pandangan tu, yang ni kata macam ni, kata macam ni. Jadi kalau kita balik kepada tapak yang asal, iaitulah kepada kitab dengan sunnah, dengan ulasan sudah pasti, dengan huraian para ulama yang muktabar, insya-Allah kita tidak ada kepeningan dalam masalah dakwah kita. Kemudian yang kedua, kita rasa manisnya dakwah ni apabila ilmu yang kita ada, maklumat yang kita ada, kita sampaikan kepada masyarakat. Itu yang semangat sangat tu. Jadi masyarakat bersemangat. Saya bila mari bulan Ramadan ni duk fikir nak tadarus ke nak teruskan dengan tafsir kita ni. Bila kita elan nak teruskan tafsir, rupanya alhamdulillah ramai di kalangan pencinta Al-Quran, mereka sangat bergembira sebab kuliah subuh diteruskan. Saya kata tak apalah, walaupun saya agak kena, sebenarnya kita bulan Ramadan ni kita nak
nak baca Quran. Ya, diceritakan Imam Malik pun tak mengajar hadis dah bulan Ramadan, dia mengaji, dia terus pada Quran. Imam Syafi'i sampai 2 kali khatam satu hari. Tapi pencinta ilmu berminat, kita juga minat. Sebab itulah ana bila tengok sekarang ni nama Zul, nama JDC tu jarang lah tak sebut. Ada yang ayat-ayat tentang dakwah saya contohkan dengan JDC. Contoh yang kita tak boleh contoh kuat-kuat. Kita tak boleh sebagaimana Nabi larang memuji-muji, tapi kita mengatakan di antara contoh yang orang buat hijrah di tengah-tengah lubuk syirik dalam dunia ini, iaitulah di Jepun. Tiba-tiba kita boleh bangkit di sana. Kita ada pusat kita ada orang yang bekerja. Kalau ramai lagi boleh pergi. Anak pergi banyak kali ke Jepun, tapi oleh pemandangan tak ada faedah banyak kalau saya pergi. Sebab saya tak erti bahasa. Kecok orang putih pun, IU bolehlah setakat tu. Kalau Jepun pandai Arab, tak apa je kita pergi. Tapi kalau pergi nak cakap Jepun tak tahu sushi ya. Jadi baik kita tak usah pergi. Kata orang habis masa, baik kita berdakwah di sini di tempat orang yang boleh memahami bahasa kita. Itu lebih baik. Jadi insya-Allah kita mengatakan motivasi itu datang apabila kita tengok hasil kejayaan. Saya sangat orang panggil teruja lah. Lebih baik kita guna perkata saya sangat syukur pada Allah Azza wa Jalla apabila Zul telah mengisytiharkan hari ini yang ke-52, yang ke-51, 52 dah. 51. Yang 51 orang akan bersyahadah di pusat ini, di mana pusat yang saya pergi dulu, saya menapak ke bangunan ini sebelum Covid dulu, 2019 kan? 2019 lah kita pergi. 2019. Sampai di sana bangunan ni kosong lagi. Walaupun saya sakit lutut, saya bertanya, kita naik juga sampai ke tingkat 5 nak tengok suasana. Kita hari ini alhamdulillah, mudah-mudahan pusat ini telah menjadi curahan rahmat Allah Azza wa Jalla, sebab kita kembalikan kepada fitrah 50 orang yang dulu memang duduk dalam gelap zulumat ba'daha fawqa ba'din. Mana dalam gelap yang gelap betul-betul. Sebab orang Islam kalau di Malaysia, dia tahu dalam kelas dia ada orang Islam. Sebahagian daripada anak orang non-Muslim pun dia dengar kelas fardu ain pun dia ikut. Ni ada orang tunjuk gambar, dia hantar anak dia pasti. Saya pun tak tahu ustazah nak ajar apa dia pasti. Ajar Asma'ul Husna, ajar doa makan ke budak-budak ni. Yang pentingnya dia sudah bercampur. Tapi yang di Jepun memang kata dalam bahasa Arab kata gelap di atas kegelapan, tapi mereka dapat disyahadahkan. Kita mengatakan hani'an lakum, Allah Ta'ala lah beri pahala yang banyak kepada sahabat-sahabat di sana. Kita di sini hanya mendoakan dan juga mengwar-warkan kejayaan-kejayaan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Jadi itu je lah Zul, sekadar yang masa yang ada. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, terima kasih Datuk kerana memberi kami banyak peluang dan pengajaran dakwah di Jepun, terutamanya syirik dan juga apa yang perlu kami lakukan. Dan sedikit sebanyak Datuk dan Ustaz, saya ingin berkongsikan projek kita semua yang akan datang, itu projek Masjid Ad-Dakwah. Ini projek yang pertama seumpamanya di Jepun. Dan semoga projek ini menjadi pemangkin untuk perubahan pembinaan masjid di Jepun. Dan seperti kita tahu, sebelum ini kita hanya war-warkan untuk membina masjid berdasarkan budaya mereka, dan alhamdulillah sekarang down payment sebanyak 700,000 telah pun terkumpul, dan kita mahu pergi ke next stage di mana kita mahu membina Masjid Ad-Dakwah ataupun yang pertama di Jepun lah. Alhamdulillah kita telah Ustaz dengan Datuk telah membantu kita membina Japan Dakwah Center, dan seterusnya kerja ini perlu dikembangkan lagi. Dan bersama juga konsep bersama dengan Japan Dakwah Center, di mana tempat yang kita akan pilih ini berdekatan dengan stesen kereta api, di mana di Wakayama. Dan apakah aktiviti-aktiviti yang kami jalankan sama dengan JDC, cuma kelebihan kami akan buat bisnes di sana. Fokus kami ini saja. Fokus ini kami memang antara tempat yang fokus kami untuk menjadikan warga Jepun lebih ramai bersyahadah. Sama dengan Masjid Dakwah, kami akan buat sebagai masjid yang di mana Jepun nak masuk. Jepun mudah masuk. Kita akan tonjolkan budaya mereka supaya mereka tidak kata Islam ini agama orang luar. Islam ni akan agama kita. Dan kebanyakan Jepun datang ke JDC akan menganggap, bila tengok dengan dalamannya
dengan desainnya yang menggunakan budaya mereka tidak merasakan kekok. Dan sebab itulah kalau tengok JDC antara tempat paling ramai di Jepun ini yang walaupun kecil, walaupun antara masjid tempat yang terkecil di Jepun ni antara terkecil, tapi paling ramai didatangi oleh warga-warga Jepun. Dan insyaAllah kami mahu membesarkan momentum ini dan supaya lebih ramai orang-orang Jepun ini diberikan peluang lah, kerana di Jepun ini terlalu sedikit dan di antara warga Muslim Jepun ini hanya 10% saja warga Jepun. Maksudnya terlalu sedikit mereka ni. Jadi dan kali inilah kami mahu membina di Wakayama, di bahagian di selatan Jepun lah, Japan Occidental Wakayama. Dan target kami semua masih sama, ya, one stop center, Islamic dakwah, welfare. Cuma tambahan ialah bisnes dan juga rumah anak yatim. Dan yang menarik kali ini ialah women center dengan rumah anak yatim. Yang menarik kali inilah kerana ada warga Jepun yang Ustaz Datuk, dia minat Islam. Dia berjanji dengan saya kalau saya bantu dia bina rumah anak yatim, dia masuk Islam. Dan dia nak pula anak-anak orang yang non-Muslim ini ataupun yang not yet Muslim ini dididik secara Islam. Dan ini merupakan satu peluang lah kepada kita untuk memberikan. Dan ini lokasi dia, Masjid Ad-Dawah, my second home. Ini kami punya target lah, supaya orang Jepun sampai dia tak rasakan Islam ni agama luar. Dan dia berdekatan dengan stesen kereta api yang terbesar di belah sini. Dia berjalan dalam masa 3 minit, less than 5 minit lah perjalanan. Memang fokus kami dekat stesen kereta api dan juga jalan ini main road, yang warna kuning ni main road. Jadi orang lalu akan nampak. Kita nak orang lalu mudah lalu nampak, dan kita akan ciptakan. Dan ini dia bersama saya Ustaz menantangi perjanjian pembelian ni. Yang sebelah saya ni dia umur 26 tahun. Dia belajar kat sini tapi tak cukup lagi untuk melukkan Islam, dan kita nak kena support dia, bantu dia. InsyaAllah dia nak pula Islam ni orang Jepun lain tahu. Walaupun dia belum meluk Islam lagi, ni tanda-tanda orang-orang yang biasanya menerima syahadat ialah dia mula nak mengajar Islam pada orang sekeliling. Tanda-tanda orang yang memula nak memeluk Islam lah. Biasanya dia akan suka Islam dan dia suka ajar sekeliling. Dan konsep kami ialah yang ni lah. InsyaAllah kita akan cuba bina konsep berdasarkan orang Jepun tengok, dia tak takut. Orang Jepun tengok, ini tempat rumah kami ni. Kita nak rasakan rumah dia, masjid tu. InsyaAllah. Dan inilah yang akan kami buatkan. Kali ini kita akan ada business center dan guest house, hotel. So kita akan bina untuk bawa dua. Satu ialah kami berdakwah seperti Ustaz beritahu tadi, memerlukan tim, memerlukan orang ramai. Jadi kami akan bawa lebih ramai orang datang, kem bina semangat. Di samping kami menjana pendapatan di sanalah, kem bina semangat. Dan insyaAllah 700 telah pun dikutip sepanjang 3 tahun kempen kami. Dan kami akan menanti lebih kurang 1.9 juta lagi untuk pembelian tanah. Dan selepas pembelian tanah ini barulah kami berikan kepada mereka plan untuk dibina pula bagaimana bentuk jalan. Dan bila ada plan tu barulah tetap pula berapa pula harga bangunan. Dan marilah kita bersama memberi peluang kepada mereka untuk berdakwah, kerana alhamdulillah Allah berikan kita peluang yang tidak ada, yang tidak mungkin orang lain tidak ada kepakaran ataupun kesukaran kerana perbezaan pendapat. Alhamdulillah kita tidak ada beza pendapat dalam berdakwah kepada warga Jepun ini. Dan insya-Allah semoga ini adalah antara mereka, komen-komen mereka datang ke sini kan. Mereka belajar di sini, mereka rasa macam rumah mereka. Mereka suka JDC kan. Semalam pun yang graduate pun datang ke JDC, dia kata terima kasih JDC kerana telah mengajar kami Islam. Dia pun walaupun saya tak memeluk Islam, tapi saya faham Islam, saya akan terus belajar memeluk Islam. Dan banyak lagi lah mereka-mereka warga Jepun ini yang membantu kami di sini. Dan alhamdulillah semoga Islam terus berkembang di Jepun ini. Dan saya nak share dengan sedikit video kita seterusnya. Ini video pertama yang kami akan lancarkan. Kami belum lancarkan video ini. Selepas ini kami akan lancarkan, InsyaAllah.
نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح أوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا نمد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي عالبال يبقى الحمل جبال ننساه أوام أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصل فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا Okay Ustaz, inilah tempat dia. Sebelah dia adalah parking lot. Yang sebelah ni bangunan usang yang kita akan bina sepenuhnya. Dan dua-dua tempat ni kita gabungkan, dia akan menjadi lebih kurang 3,5 kali ganda lebih besar pada JDC. Alhamdulillah. Dan harganya lebih kurang sama dengan JDC pembinaannya lah. Saya anggarkan lebih kurang 4 ke 5 juta ringgit total. Tapi masih lagi bergantung kepada design. Bagaimana design yang kita akan buat nanti. InsyaAllah kami akan sekali lagi kami menggunakan sepenuhnya tenaga Jepun untuk design. Dan kita akan gunakan sepenuhnya skill mereka dan kita sambil kita ajarkan mereka Islam. Dan semoga adanya Japan Dakwah yang kedua ini akan mengembangkan lagi Islam di Jepun dan supaya dengan adanya lebih banyak persyadah, kita nak pula 2 tempat 50, 3 tahun 50, dah 100 kan. InsyaAllah. Dan mengapa Wakayama Ustaz? Kerana saya sebenarnya cari banyak tempat. Tapi Allah jumpakan dekat Wakayama sebab kita membina ini kawasan perindustrian. Jadi bila buat kawasan perindustrian ni tidak ada halangan untuk kita bina apa saja insya-Allah. Dan kalau kita boleh, kami usahakan untuk azan sampai keluar. Kerana di kawasan perindustrian, di kawasan bising, tak ada orang nak kisah. InsyaAllah semoga dan yang kedua selain itu ialah Wakayama ni pula city dia welcome Muslim. Dia buat promosi Islam, memanggil Muslim datang ke tempat dia, memanggil Muslim datang. Dan ketiga ialah di Wakayama jugalah tempat di mana kerajaan Ottoman yang dikatakan karam. Dan sehingga kini ada lagi tempat tugu peringatan untuk syahadah-syahadah lah kita, syahadah yang pernah cuba mengembangkan Islam di Jepun. Mereka karam kerana taufan. Dan sebab itu jugalah Wakayama ini mereka menerima mudah dengan Islam. Dan antara universiti yang paling ramai penduduk Islam, penduduk Malaysia datang. Dan yang calon kita insya-Allah Halim Sang yang juga ada dalam ini pun grad daripada Wakayama. Dan semoganya nampak sangat macam saya cuba mencari ke tempat lain, Wakayama ke tempat lain, tapi Allah lencongkan ke sini di mana dengan kawasan yang luas, yang murah dan yang dengan keadaan Wakayamanya open, itulah yang menjadi pilihan kami. Dan Alhamdulillah saya memilih dalam masa 2 hari dapat. Tempat lain cari dalam seminggu, sebulan tak jumpa-jumpa, tapi dalam ini 2 hari cari jumpa, terus telefon terus dia sudi nak jual. Alhamdulillah, inilah orang kata macam jadi itulah. Jadi dulu cari tempat lain tak dapat, nak cari tempat yang kita nak tak dapat. Kemudian Allah jumpakan bangunan ni dalam masa 2-3 hari juga. Kan, jadi ini ialah rumah Allah kan, bukan rumah saya. Jadi kalau Allah dah nak, Allah akan berikan kita. Semoga Datuk dan Ustaz bersama datang melancarkan nanti projek kedua. Projek yang pertama tak dapat lancarkan kerana COVID. InsyaAllah ini kedua sebagai kita dapat bersama untuk mengembangkan terus Islam di Jepun ini. Jauh jarak mana jarak di antara Osaka dengan sini? 1 jam Ustaz. 1 jam naik kereta api. Naik kereta 1 jam, naik kereta api 1 jam setengah. 1 jam 10 minit lah.
lebih kurang. Mana kalau kereta api tak laju tu. Kalau kereta api tak laju, kereta api tak laju 1 jam setengah lebih kurang. Dia jarak yang tak terlalu jauh, tak terlalu dekat lah. Macam antara Zul, nanti bila kalau betul-betul jadi kita dah finalize trip untuk pergi lepas raya ni, ada buat ziarah ke sini ya, ziarah ke bangunan baru Masjid Ad-Dakwah ni. Ya, insyaAllah kami Cuma akan. deadline dia tu memang dibagi sampai bila September, rasa macam risau je tu. Itu untuk first deadline yang untuk bayar first deadline. Dan second deadline kita saya akan minta sampai September tahun ini. Kita ada lebih kurang 6 bulan lah sekurang-kurangnya untuk pembelian, dan alhamdulillah dah lebih separuh kita terkumpul sebenarnya dalam akaun sekarang ni, dan cuma ada sedikit lagi yang kita perlukan untuk pembelian bangunan ini. Lepas tu saya duk nampak Zul sekarang ni, JDC yang dah ada ni kena ada satu unit multimedia dengan promotion. Unit multimedia dengan promotion ni dia kena aktif buat video 2 minit, jangan lama, 2 minit buat pengisian, lepas tu ujung tu ada. InsyaAllah saya boleh lah sesekala bagi pengisian satu hadis, satu ayat Quran ke. Lepas tu tim JDC, tim multimedia JDC main TikTok ni, share secara berterusan supaya ada kesedaran tu pada orang. InsyaAllah kami akan buat. Saya akan discuss dengan tim saya kat sini, Munirah dan juga Zakirah, untuk jalankan apa yang Ustaz usulkan pada kami ini. Alhamdulillah. Okey. Itu saja pada saya untuk kali ini. Kita tamatkan majlis live kita dulu, kemudian kita baru berbual santai Datuk Ustaz ni. Okay, kepada puran hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama kami. Kami mohon tamatkan live dulu sebelum kita bercakap, bersembang lah. Kan kepada orang yang telah menonton live, terima kasih, dan sila sharekan dakwah Islam di Jepun ini kepada seramai mungkin supaya kita sama-sama mendapat habuannya di akhirat nanti. Dan kita sebagai negara Malaysia sebagai negara yang paling hampir dengan Jepun, dan merupakan budaya kita pun paling hampir dengan Jepun. Semoga Allah memberikan kita peluang untuk terus menjadi pemaju ataupun pemangkin untuk mengembangkan Islam. Dan saya nampak alhamdulillah JDC telah menjadi pemangkin sebenarnya kepada pusat-pusat dakwah lain untuk berdakwah, dan telah banyaklah kerja-kerja dakwah dilakukan di Jepun secara terbuka. Tapi mereka masih lagi belum berani untuk menggunakan media seperti JDC, dan semoga dalam masa dekat saya rasa tempat-tempat lain pun akan mula menggunakan media untuk berdakwah keluarga Jepun. Sekian, saya tamatkan majlis live kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.